Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam MG Flash bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Keadaan bertukar kecoh di konvensyen DAP Perak ke-19 hari ini apabila dakwaan wujudnya pengundi hantu yang akan memilih ahli ke jawatan kuasa negeri dan isu tempoh pengundian yang tiba-tiba dilanjutkan. Proses pendaftaran pemilih yang sepatutnya tamat pada jam 10 pagi dikatakan tiba-tiba disambung sehingga 12 tengah hari. Kekecohan itu berlaku sebaik sahaja Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng selesai berucap merasmikan konvensyen DAP Perak ke-19 hari ini. Menurut Ahli Parlimen Kampar Thomas Su Kiong Siong, perkara itu tidak sepatutnya berlaku. Katanya, ruang harus diberikan kepada semua pemilih sekaligus pemilihan boleh dijalankan secara adil dan bukannya memberi kelebihan kepada mana-mana pihak. Selain itu, pengundi hantu turut dikesan kerana mereka tidak mempunyai tag nama yang ditetapkan dan maklumat peribadi mereka ditulis menggunakan pen dan bukannya seperti dicetak mengikut perwakilan lain. Menurut buku konvensyen yang diedarkan kepada media, antara urusan rasmi pada hari ini adalah memilih 15 ahli ke jawatan kuasa negeri. Antara perkara lain yang dibincangkan adalah pembentangan dan penerimaan akaun penyata keuangan selain penerimaan usul-usul atau pengisytiharan dikemukakan jawatan kuasa negeri. Dalam pada itu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, isu wakil rakyat lompat parti yang banyak dilaporkan kebelakangan ini tidak seharusnya berlaku. Beliau menegaskan kesemua ahli parlimen dan wakil rakyat DAP berpegang teguh pada prinsip parti dan tidak akan menggadaikan maruah negara demi wang dan lain-lain. Baru-baru ini kita lihat banyak berita tentang ahli parlimen PKR yang lompat. Saya baca kenyataan Datuk Seri Saifuddin Nasution semalam bahawa ahli parlimen Kuala Langat telah ditekan untuk melompat dan menyokong Perdana Menteri kerana ahli parlimen Kuala Langat tak boleh tahan disasarkan dan diugut oleh SPRM. Ahli parlimen PKR Siva Rasa Rahsia juga menyatakan Xavier telah ditekan selepas disiasat secara berpilih oleh MACC. Saya tahu itu bukan mudah. Untuk 42 ahli parlimen yang dipilih pada pilihan raya besar 2018 dan masih kekal bersama dengan parti DAP. Bukan mudah untuk menghadapi tekanan sedemikian. Tak kira apa-apa bentuk. Sama ada dalam bentuk itu atau ini. Tetapi semasa menjelang kita meraihkan ulang tahun ke-55 penubuhan parti DAP, saya ingin menyatakan bahawa kami bukan sahaja 42 ahli parlimen DAP, tapi semua ahli, wakil dan juga pemimpin akal umbi parti DAP. Kita berpegang teguh ke atas prinsip idealisme dan juga pegangan bahawa kita berjiwa rakyat dan bahawa kita tidak akan menggadaikan maruah negara demi wang dan ugutan. Lim Guan Eng berkata demikian semasa ucapan perasmian konvensyen DAP Perak ke-19 hari ini dihadiri kira-kira 2,000 perwakilan dan ahli DAP seluruh negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Ipoh.
Jangan salahkan golongan muda jika mereka tidak berminat untuk menyertai mana-mana parti politik disebabkan sikap pemimpin rakus berpolitik. Pemerhati politik Profesor Teo Kok Siong yang memberi amaran itu berkata, tingkah laku ahli politik telah menyebabkan politik diberi definisi kotor oleh golongan muda. Lantaran itu, definisi tersebut perlu dibersihkan dengan akhlak dan moral serta jati diri yang tinggi oleh ahli-ahli politik. Menurut Profesor Teo, pemimpin politik sekarang terlalu berpolitiking sehingga mendorong mereka menjadi pemimpin yang tidak formal. Katanya, gila atau rakus kuasa, lompat parti, jual parti, kesemua ini menunjukkan sifat pemimpin yang tidak formal. Sepatutnya mana-mana pemimpin yang dipilih rakyat perlu mengutamakan rakyat dan negara, bukan kelangsungan diri atau peribadi. Mengulas lanjut, Profesor Teo berkata, bukan sahaja golongan muda yang dilihat semakin menjauhi politik, tetapi sebilangan rakyat meluat dengan ahli-ahli politik yang terlalu berpolitiking, terutama ketika negara masih dilanda pandemik COVID-19. Sepatutnya dalam darurat ini, semua pemimpin menunjukkan kesungguhan dan fokus menangani penularan wabak kerana itulah matlamat darurat. Berita seterusnya. Pihak berkuasa perlu bertindak sama ada dengan menyangkal atau memperbetul kenyataan beberapa individu yang mendakwa mereka dikenakan kompaun sebanyak RM10,000. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata nama-nama individu berkenaan jelas tertera pada akaun media sosial masing-masing. Justru pihak berkuasa boleh menghubungi mereka untuk keterangan lanjut. Menurut beliau, jika dakwaan tersebut tidak sahih, maka adalah menjadi tanggungjawab pihak berkuasa untuk menyangkal tuduhan itu. Datuk Seri Najib turut memuat naik tangkap layar pemilik akaun Facebook dengan nama Zachary Gioh yang mendakwa disaman RM10,000 kerana tidak memakai pelitup muka ketika sedang makan. Dia juga mendakwa rakannya, Samantha Loh, turut disaman kerana minum. Menurutnya, sekumpulan penguat kuasa masuk ke premis pada jam 11.38. Ketika itu, makanan dan minuman masih di atas meja. Pegawai penguat kuasa meminta kad pengenalannya dan mengeluarkan saman tanpa membenarkan dia membuat penjelasan. Sementara itu, seorang aktivis Kuan Chi Heng atau dikenali sebagai Uncle Kentang memberitahu dia telah dihubungi oleh seorang ibu tua selepas anaknya yang menjadi pembantu tukang masak disaman RM10,000 di Ipoh. Menurut ibu tersebut, anak beliau keluar dari belakang restoran dan lepak di lorong belakang untuk hisap rokok dan ketika itulah dia disaman. Dan dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.